Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share bagaimana saya buat online quizzes untuk para pelajar saya. Okay, so yang ini apa yang saya lakukan. Right, mari kita tengok. Okay, so yang ini, right, kita akan pergi ke Google Drive. Okay, kat mana Google Drive tu ada? Okay, pertama kita tengoklah. Okay, buka bahagian Google. And then kita akan nampak titik-titik ni. Kita klik kat situ. Okay, kemudian kita akan nampak macam-macam ni lah option. Okay, so kita pilih Drive, Google Drive. Okay, so yang ini hari ni saya akan tunjuk bagaimana cara saya buat untuk buat online quiz atau online test untuk pelajar saya. Dan pada masa yang sama adalah quiz dan test itu diberi markah secara auto. Okay, so saya dah tak perlu nak kira satu persatu. Okay, so yang ini bila kita dah masuk bahagian Google Drive kita, okay, so di sebelah kiri ni, okay, kita klik bahagian new tu, right, so dia akan keluar beberapa pilihan, so kita pergi ke bahagian Google Form, right, so di Google Form ni kalau kita nampak arrow sebelah kanan ni, kalau kita klik dia akan bagi dua option, dua pilihan, blank form ataupun daripada template. So kita boleh pilih mana-mana lah. Okay. Blank form ni dia akan bagi kita satu form yang kosong. Kita start dari scratch ataupun berdasarkan template yang dia bagi. Dia dah custom tapi still masih kita boleh edit dia. Okay, so yang ini saya pilih blank form yang kosong. Right, so kita tunggu. Okay. So dia akan keluar basically beginilah. Dia punya paparan. Okay, so yang ini yang apa? Kita akan dapat lihat. So perkara pertama yang saya akan ubah adalah bahagian setting. Kat mana setting tu ni? Bahagian belah kanan ni. Okay. Ada macam bentuk roda ni. Ini setting. Klik kat situ. So dia akan ada keluar tiga perkara lah, general, presentation dan juga quizzes. So kita akan edit dulu setting dia. Okay, first and foremost, saya akan klik collect email addresses. Bermaksud setiap pelajar ni kalau dia nak jawab, dia kena login dululah menggunakan email masing-masing. Okay, kemudian di bawah collect email addresses ni, dia ada respon receipt. Respon receipt ni, pelajar ni dia akan dapat sesalinan mengenai apa yang dia dah jawab. So yang ni terpulang pada kita nak tick ataupun untick. So kalau saya tick sajalah. Okay. Tapi selalunya saya akan biarkan kosong. Sebab kita tak nak apa nama tu nanti pelajar bertanya banyak sangat. Okay, and then require sign in. Okay. This one, yang ini kena tick limit to one respond. So pertama sekali kita kena ingatkan pada pelajar di mana hanya satu they just only get one attempt saja untuk menjawab. Okay, and then di bawah ni respondent scan, okay, ada dua option, edit after submit dan see summary charts and tag responses. This one saya remain untick, biarkan kosong. Okay, so kalau edit after submit ni nanti pelajar dia boleh betulkan balik jawapan dia selepas dia dah jawab. Tu kita tak nak benda tu berlaku lah. Okay. And then next bahagian presentation. Okay. Show progress bar. Saya tick. And then ni paling penting. Shuffle question order. Di mana pun kena tick. Kalau macam saya, pelajar saya ramai. Ada 60 orang dalam satu kelas. Jadi kita nak mengelakkan mereka ni meniru antara satu sama lain. So bahagian shuffle question order ni sangat berbantulah untuk mengurangkan risiko ataupun peratusan meniru tu. Okay. Bermaksudnya contoh pelajar A dan pelajar B dan pelajar C, urutan soalan turutan. Urutan tu massage. Okay.
turutan soalan, the question sequence tak sama. Okay, pelajar A turutan soalan dia lain, pelajar B turutan soalan dia lain, pelajar C turutan soalan dia lain, sampailah pelajar ke 60 tak sama. Right? And then show link to submit another response. Yang ni saya remain untick, biarkan sahaja. And kemudian kita akan jumpa confirmation message. Okay. So yang ini terpulang pada kita nak tulis ataupun leave it blank. Okay. So kalau yang ini selalunya saya akan letak end of question. Okay. Best of luck. Sajalah nak menandakan bahawa mereka dah sampai ke pengakhiran soalan dan dah tak ada soalan lagi yang mereka perlu jawab. Okay. And then next bahagian quizzes. So kita kena klik lah make this a quiz. Right. So kalau kita tak klik this part, so dia tak akan jadi quiz lah. Okay. So yang ini bahagian quiz option, selalunya saya akan tick later after manual review. Bermaksud selepas mereka menjawab, mereka takkan terus dapat markah mereka lah. And then respondents can see, okay, tiga-tiga ni saya akan untick. Okay, miss question, correct answers pun tak boleh tengok. And then point values pun, diorang tak tahulah berapa markah mereka. Okay, so yang ini bahagian setting, kemudian kita save. Right, and then yang kedua, selepas saya dah betulkan setting ataupun dah edit bahagian setting, saya akan pergi ke bahagian preview. Sorry. Bahagian customize theme. Okay, so ni kira bahagian nak make up lah, kasih cantik. Right. So header dia, okay. Pulang pada kita nak guna theme upload fotos ataupun foto yang telah sedia ada. So kalau yang ni saya selalu guna yang basic sajalah. Right. Untuk test, ya saya guna yang begini. Okay. Right. So yang ni kita boleh pilih lah nak tema warna apa. Okay. So kalau yang ini saya pilih begini. And then background color. Right. And then font style. Okay, dia ada 4. Basic. Okay, yang begini. Dekoratif. Cantik ni. Formal. Ataupun playful. Tapi untuk sebab yang ini adalah quiz, okay, test untuk pelajar. So memadai hanyalah basic. Right, ini cara saya lah. Okay, so dan bahagian team. Okay, so next kita akan jumpa keadaan sebeginilah. Okay, so pertama adalah untitled form. Okay, so ni adalah tajuknya, test apa ataupun test apa yang kita nak buat. So saya letakkan contoh test 1. Okay, and then form description, letakkanlah apa-apa maklumat yang kita nak beri pada pelajar. Okay, sebagai contoh kita nak letak answer all questions. Dan panjang lagi lah apa-apa instruction yang kita nak beri pada pelajar. Kemudian, okay. So ini adalah tajuk. Okay. And then kalau kita nak masukkan section, okay, ni ada bahagian add question, import question. Import question ni kalau sekiranya kita dah siapkan list soalan dan jawapan, so nanti dia akan auto masuk. Okay, yang ni saya tak adalah waktu sekarang ni soalan yang boleh diimport. So yang ini saya akan tunjukkan daripada scratch di mana kita type sendiri di Google Form. Okay. And then add title and description, add image ni kalau kita nak tambah, add video, and juga add section. Okay, add section ni bermaksud kita nak ada section yang seterusnya, section yang berlainan daripada tajuk yang ini. So kita boleh letak sebagai contoh. Okay. Right. So sebagai contoh section A. Okay, section A.
soalan MCQ for example. Okay, choose the right answer. Okay. So, yang ini saya nak beri contoh kita buat soalan MCQ. Right, so kat sini untitled question. Okay, so kalau kita pilih jenis soalan kat sini, kalau kita klik dia akan keluar beberapa option lah. Short answer, paragraph. Okay, paragraph ni kalau kita nak suruh jawab soalan essay, nak jawab soalan essay. And then MCQ, checkbox, dropbox. Atau dia kena submit assignment ataupun submit tugasan pun boleh juga. Okay. Linear scale, MC grid. Okay. Checkbox, grade, date dan juga time. Okay. So kalau yang ini saya akan pilih MCQ. Right. Okay. Kemudian kita letakkanlah contoh soalan yang kita nak beri. Okay. 1 tambah 1 jadi berapa? Sebagai contoh. Okay, so yang bawah ni adalah pilihan jawapan. So kita letakkanlah jawapan dia. Okay. Okay, ini contoh. Okay, 1, 2, 3. And then kemudian di bahagian answer key. Okay, so kita kena klik. Okay, so 1 tambah 1 jadi berapa? So kita kena tikkan jawapannya. So jawapannya adalah 2, sorry. Right. So yang ini kita nak letak, kalau tengok bahagian kanan ni, berapa markah pelajar ni akan dapat. Okay, so kat sini saya letak contoh 2 markah. And then di bawah ni add answer feedback. Okay. Boleh nak letak, tak letak pun tak apa. Okay, so kalau macam saya kurang, kalau kita rushing, saya tak letak lah. Tapi kalau saya banyak masa, saya akan letak lah. So add answer feedback ni dia ada 2. Okay, untuk incorrect answer, apa yang kita nak bagi respon pada pelajar itu kalau dia jawab incorrect, answer jawapan dia salah. Dan kalau dia jawab betul, apa yang kita nak feedback pada jawapan yang betul tersebut. Okay, so sebagai contoh kalau incorrect answer, for example saya letak please start again. Okay, contohlah. Okay, itu untuk jawapan yang apabila pelajar jawab soalannya, jawapan yang salah. Kalau untuk jawapan yang betul, okay, so sebagai contoh, saya katakan well done. Okay, so save. So yang ini pelajar akan nampak kalau kita bagi respon pada mereka tau. Feedback ini akan terlihat sekiranya, okay, di bahagian setting ni, okay. Alright, bahagian setting ni, okay, quiz option, release grade ni, immediately after each submission. Yang ni mereka akan nampak lah, the response. Tapi kalau macam saya tidak memilih untuk immediate, release answer, okay, dia punya grade tu, so bagi saya tak perlu, untuk diri saya lah, tidak perlu. Tapi kalau anda semua nak buat, itu terpulang lah. Okay. Dan kita klik done. Okay. And then yang paling penting adalah kita kena klik bahagian required ni. Okay, bermaksud soalan ni wajib dijawab. Jadi kalau pelajar tertinggal atau terskip, dia tak boleh lah, dia tak boleh langkau. Okay, so nak tak nak dia kena jawab semua soalan. Okay, done dengan soalan MCQ. Kemudian saya nak tunjukkan contoh. Okay, soalan yang kedua. Kita nak buat contoh soalan short answer lah. Okay. Okay. Short answer ni masih kita boleh buat dia auto grading atau auto marks. Okay. Sebagai contoh, alright, tarikh hari kemerdekaan. Alright, so yang ini, so di bahagian answer key, kita kena masukkan jawapan yang betul. 31 Ogos 1957. Ogos
August. Maafkan saya. Okay, so yang ini adalah jawapannya. Okay, kemudian kita tick bahagian ini, mark all other answers incorrect. Bermaksud kalau soalan lain, kalau jawapan lain selain daripada jawapan yang telah kita tulis kat sini adalah dikira salah. Okay. Right. Contohnya kalau dia hanya tulis 1 Ogos, salah. Kalau dia hanya tulis 1997, salah. So dia kena jawapan tu seperti apa yang telah ditulis di sinilah. Baru dapat jadi auto grade. So kita letakkan point markahnya. Okay. So add answer feedback kalau kita nak letak. Okay. Tak letak pun tak apa. Contohnya saya letaklah tarikh Hari Kemerdekaan ialah pada tanggal 31 Ogos 1957. Save. Right. So kalau feedback ini dia betul atau salah, pelajar akan dapat lihat. Right. So kita klik done dan jangan lupa untuk klik bahagian required ni. Okay. Right. So untuk soalan MCQ, okay, dan juga soalan short answer boleh dibuat auto grade. Okay. Tapi untuk soalan paragraf di mana soalan esei agak sukar jugalah untuk di auto grade kan. Boleh, cuma kita kena masukkan beberapa keywords dia. Okay. Tapi yang tu saya takkan tunjuk kat sini lah. Yang ini saya nak tunjuk bagaimana cara saya buat untuk soalan MCQ dan juga short answer. Yang ini memudahkan saya untuk kira markah para pelajar lah. Okay. Alright, so yang ni kita dah siapkan. So total point, okay, markah penuh adalah 4. Okay. So sebelum kita send pada pelajar, kita kena preview dahulu, tengok bagaimana keadaan dia. So preview. So ini paparan ini yang akan dilihat oleh para pelajar. Okay, so yang ini first dia akan nampak ni. Right, test 1, answer all questions. Kemudian dia kena masukkan email address mereka. Okay. So dia akan pergi ke page yang kedua. Sebab apa pergi ke page kedua? Sebab tadi saya dah masukkan section. So section ni dia membahagikan soalan jenis soalan. Okay. Sebelum saya terlupa, saya patah balik lah. Leave. Okay, kalau yang ni kita nak bezakan section A dan section B. Kita klik kat sini. Okay, sebelum section ataupun sebelum soalan short answer ni, kita tambah X section kat situ. Bermaksud kalau yang ini section A, so kita nak buat dia separate section, kita boleh buat section B. Okay, kalau tadi choose the right answer, this one, write the correct answer, for example. Okay, so kita tengok balik di bahagian preview. Right, so kita tengok a@gmail.com, ni contoh ya. Okay, so sekarang ni dia akan jadi 3 page. Sebab apa? First, bahagian tadilah tajuk. Kemudian dia akan pergi ke section yang kedua. Section A, you are required to choose the right answer. So, kena bagikan right answer. Kemudian dia akan pergi ke section B, write the correct answer. Okay. Tarikh Hari Kemerdekaan. Ini saya nak cuba jawab salah lah. Okay. 1 September 2020. Okay. Yang tadi saya jawab betul, yang ini saya jawab salah. So kita tengok berapa markah yang pelajar ni dapat. So pelajar pun submit. Okay. So kita akan dapat lihat jawapan pelajar tu di bahagian response di sini. Okay. So response kita boleh klik. Yes. So ada pelajar dah jawab. Okay. So kita nampaklah. Yang dia salah jawab adalah
tarikh hari kemerdekaan ni salah. Jawapannya 1 September 2020. Okay, so berdasarkan questions. Okay. Right, so individu. Okay, so sebagai contoh pelajar A. Pelajar A, right. Markah dia 2. 2 daripada 4 markah. Okay. Okay. Kalau yang ini, right. Kita boleh apa nama tu kirakan dia ataupun kita tengok lebih clear lah. Selalunya saya akan tukar pada spreadsheet. Okay. So okay. So inilah dia. So inilah dia pelajar daripada a@gmail.com ni. Skor dia dapat 2/4. Ini jawapan dia. Okay. Right. And then untuk yang ini kalau saya nak save, sebab kalau buka dekat Google spreadsheet ni kena online. So, saya akan save siap-siap, saya akan download. Okay, pergi kat file, pilih download, kemudian dia ada pelbagai option lah. Dan saya suka save dalam bentuk Excel. Okay, so Excel. So keluarlah begini. Okay, so pelajar ni, okay, dia punya skor dia 2 daripada 4. Okay, kalau kita tengok tadi, right, yang ini hanya ada email address kan, right, tak ada nama pelajar. So bagaimana kita nak adakan nama pelajar, right? So saya pergi balik pada saya punya question ni. Okay. Right. So di sini saya akan tambah section. Okay. Sebab kita nak ada nama pelajar kan. Okay. So yang ini saya akan buat section information. Okay. So kat sini kita add question. Okay, kita letakkan full name. And metric number. So yang ini saya akan letakkan bahagian short answer. Okay, so sama juga kita buatkan dia required. Tapi bahagian full name and metric number ni kita tak perlu letak answer key. Sebab nama pelajar ni berlainan. Okay, so nama pelajar ni berlainan. So answer key biarkan kosong. Okay, so yes. And then kita juga boleh tambah kalau nak tahu pelajar ni dari kelas mana. Okay, so kalau yang ini saya akan buat kelas. Okay, so yang ini dia kena, saya akan pilih drop down. Okay, dia akan ada list of class, list of classes. So dia kena pilih kelas dia yang mana lah. Okay, contoh kelas yang saya ajar, Mosh A, Mosh 1B for example. And then make it required. Okay, so answer key tak perlu letak. Right? Answer key tak perlu letak. So kita akan tengok dia akan jadi begini. Oh okay. Sebab yang ni sebab saya dah menjawab kan. So saya kena delete balik respon saya tadi. Okay. So kita boleh tengok balik. Dia jadi bagaimana. So saya isikan a@gmail.com. Sekarang ni dia jadi 4 pages. Okay, sebab saya ada tambah student info. So yang inilah information details yang pelajar kena isikan. So bila klik
bahagian kelas, dia akan ada drop down menu. So dia kena pilihlah dia kelas mana dan masukkan nombor matrik dan juga nama penuh. Okay. So 1, 2 for example. Mana dia pun menjawab 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian dia pun jawab tarikh hari kemerdekaan. Okay. Kemudian dia pun jawab habis. Okay. So kita tengok balik bahagian respons. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Right. Okay, so yang ini kita tengoklah. Okay. Okay, right. So kita tengok kenapa untuk buat soalan short answer ni, okay, dia ada tricky sikit sebenarnya. Okay. Walaupun jawapan dia betul, tapi the correct answer here dia kata salah. Sebab apa? Cuba kita tengok. Sebab kita tengok correct answer, dia punya jenis huruf dia tu adalah huruf kecil. GOS tu huruf kecil. Tapi pelajar ni jawab semuanya dalam capital letter. Itu dikira salah. So, dekat bahagian correct answer tadi tu, kita kena tuliskan sama ada semua huruf kecil, semua huruf besar, satu huruf kecil saja. Kira kepelbagaian jawapan bagi jawapan tersebut. So dia agak tricky sedikit untuk buat grading markah bagi soalan short answer. Okay. Sebab tu saya tidak terus beri jawapan ataupun beri skor pada student, okay, menggunakan ni lah. Sebab saya akan review balik jawapan pelajar sebab nanti kemungkinan dia akan jadi begini. Okay. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma bahagian yang ni, okay, correct answer ni kita kena tambahkan. Kalau ni OGOS ni, kita kena buat macam ni lah. Ogos tu, hijauan Ogos tu kena semua capital letter. Kita kena bayangkan student ni dia akan menjawab bagaimana. Dia punya answer dia tu bagaimana. Okay. Right. So yang ni kita boleh tengok lah. So kat sini. Okay, so saya akan tengok jawapan dia. So dia akan jadi beginilah. Okay. So 2/4. Sebab yang ini dia based on apa yang pelajar ni tulis. Alright. So yang ini dikira betul lah. Saya boleh edit sahaja nanti. Macam mana saya buat adalah macam tadi saya akan save. Okay. Tadi tu file. Kita download. Kita save. Okay. So yang ini kita dah save tadi tu. Okay. So ni betul. So kita just tukar sajalah. 2 jadi 4. Begitu. Okay. So yang ni contoh lah. Alright. So yang ni cara saya untuk membuat test bagi para pelajar. Okay. Okay. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada masa yang terluang nanti saya akan cuba sharekan benda-benda lain yang saya buat sepanjang pengajaran dan pembelajaran online. Alright.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.